Look at me go. Yo, apa khabar semua? Salam sejahtera. Selamat datang dan bertemu kembali dalam Berbulu dengan Ben. Dan kita kembali kepada studio yang aku dah biasa tengok. Sebab minggu lepas kita kat studio yang teramatlah besar. Dan mungkin rasa kekok sedikit lah studio 2 dekat Astro ni. Tapi hari ini kita kembali ke studio 7 Astro di mana rumah BDB lah orang kata. Dan hari ini aku ditemani oleh dua tetamu istimewa yang dah lama tak muncul juga. Kali terakhir dia turun untuk sembang tentang bola tempatan. Tapi minggu ni kita all the way international football. Aku bawa Rami Kamil. Terima kasih kerana menjemput, Ben. Terima kasih. Nama kau best lah. Ada tak macam bila kau pernah tanya mak kau tak macam bila kau dapat nama kau tu apa yang bermain di fikiran ibu bapa kau? Karami tu aku rasa Perdana Menteri Turki kepada ketika itu. Kamil tu is my father lah. So cool lah. So, it just rhymes kan orang kata kan. Dan seorang lagi tetamu kita yang bernama Wafi dari Twitter yang kita jemput khas eksklusif daripada pengalaman kita tengok dia dekat Twitter. So ini penampilan kali pertama Wafi ya? Kali pertama. Hang daripada mana? Dari Kedah. Jitra. Jitra Kedah. So memang duduk kat sana macam ni? Memang duduk kat sana. Wah, awak datang semata-mata untuk BDB Ya, datang semata-mata untuk BDB. Okeylah. Lepas ni kita akan jemput lagi lebih banyak lagi content creator daripada Kedah kalau ada rezeki selepas ini. Okey guys, aku nak ingatkan kepada korang semua kita ada platform untuk menyaksikan dan mendengar Berbulu dengan Ben di Spotify, di Shock Podcast, dekat Apple Podcast, dekat Astro Go. Korang boleh tengok ulangan sepenuh-penuhnya sebab isu yang selalu dibangkitkan selama ini adalah untuk melihat semula, untuk menyaksikan semula BDB untuk yang terlepas dan sebagainya. So sekarang ni banyak option, banyak platform. Astro Go macam aku katakan, Spotify, Apple Podcast, Shock Podcast. Okay? So jangan lupa, jangan terlepas untuk memantau dan meninjau kami di platform-platform tersebut. Okay guys, aku nak ingatkan korang semua, hari ini adalah hari baru di mana BDB akan memperkenalkan satu segmen baru pada segmen yang ketiga nanti, di mana ia dikenali sebagai segmen debat hujah dan kita ada topik yang sangat-sangat menarik yang aku nak ingatkan korang untuk terus stay sampai habis. Kita tak mahu lengahkan masa. Topik pertama ni berkait dengan satu peranan yang mungkin kita tak benar-benar tahu apa sebenarnya peranan yang dimainkan oleh seorang sporting director ataupun director of football. Kalau nak tahu dengan lebih detail, jom tengok sama-sama. I just think your job now is becoming increasingly important at clubs as the workload's coming on. Like, give us some sort of idea of your day-to-day things. Like, what do you do week to week leading up to the games, and how much involvement do you have on match day with the gaffer and the players? Yeah, so technical director's role is always best described as sort of looking after the interests of the club in a medium to long term. My job is not at 12:30 today, tactical systems or anything like that. That's Graham's job. He's the head coach in order to do that. So there's 6 things that come into me. So there's men's first team, women's first team, player recruitment, the academy, medical and sports science, and the player loan department. So all of those are sort of, some medium to long-term things such as medical, such as player loans, such as the academy, in order to try and make sure, of recruitment of course as well, in order to try and make sure that the club is sustainable. We spend our money wisely, we open up pathways for young players to come through the system, and that's one of the things that was really important to Brighton. Dalam semua yang dia cakap tu, yang aku dapat tangkap yang paling penting antaranya adalah player recruitment, which is berkait dengan academy, berkait dengan men's first team, even women's team juga, dan academy itu sendiri. Selain daripada structure sebuah kelab dari segi data driven approach ke untuk mendapatkan pemain dan sebagainya kan, sebab kita nampak benda tu yang digunakan oleh Brighton selama ni, Rami Kamil dan juga Wafi. Tapi sekarang ni kecoh, itu adalah individu yang bernama Dan Ashworth yang sedang dikaitkan untuk perpindahan dari Newcastle United. Kita bawa dia masuk dalam setahun setengah yang lalu kan Rami. Ya. Dan yelah, aku sebagai fan Newcastle juga agak hampa yang dia nak caw. Tapi bukanlah end of the world orang kata. Tapi sekarang ni tengah kecoh kat media sosial kenapa Newcastle menjadikan situasi sangat sukar. Realitinya ini adalah satu bisnes. Betul? Dan Newcastle demand 20 juta dan sebagainya. Aku pernah ingat 1 Januari transfer window pada tahun lalu di mana Manchester United meletakkan harga tak masuk akal untuk Lingard 20 juta juga untuk loan semata-mata. And Lingard ketika itu tidak langsung bermain bola sepak. Betul. Bukan nak kata benda ni balas dendam, tetapi ini adalah satu situasi di mana adakah semudah itu, sebab zaman dulu kita tengok bola tak semudah itu untuk mana-mana staff yang sangat penting dalam struktur sebuah kelab untuk dibenarkan pergi kepada seorang rival. Betul. Tapi aku rasa apa yang Newcastle buat ni, kalau balas dendam pun aku rasa tak jadi masalah. Aku rasa lah. Sebab
macam kau cakap dalam tempoh setahun setengah, Newcastle punya player recruitment sangat bagus. Kalau sebelum ni kita tengok banyak pasukan di Eropah, diorang rebuild squad dengan membeli pemain-pemain bertaraf bintang semua. Tetapi Newcastle ambil pendekatan lain. Dia mengambil pemain-pemain yang tidaklah ternama sangat, bukanlah superstar seperti contohnya Ibrahimovic, contohnya Angel Di Maria. Betul. Jadi mereka melakukan proses rebuilding ni dengan sangat-sangat natural dan ianya berhasil setakat ni. Walaupun musim ni agak down sikit akibat kecederaan, isu kecederaan, tapi betul, apa yang Newcastle buat ni aku sangat setujulah sebab orang sepenting Dan Ashworth ni susah untuk datang banyak kali. Betul. Bab kecederaan tu slow sikit sebab nanti orang kata aku bagi alasan cerita pasal Liverpool punya kecederaan kejap lagi lah. Tapi cerita pasal Dan Ashworth ni, member sekarang ni diletakkan, ramai orang tak faham istilah gardening leave. Gardening leave ni Wafi yang bermaksud basically kau tak kerja lah. Bukan nak kata kau pergi berkebun tiba-tiba. Kan? Memang kau tak kerja tapi kau dapat gaji. Kira kau makan gaji buta lah pendek cerita. Tapi kau tak boleh bekerja sampai 2026 sebab dah ada dalam kau punya kontrak. Kalau kau langgar juga, kau senyap-senyap call Sir John Brailsford apa semua daripada United, benda tu boleh dikatakan breach of contract. Kan? So aku faham kenapa Newcastle buat benda tu, untuk menjaga, protect interest mereka sendiri. Sebab transfer window dah dekat. Target mungkin kalau si Dan Ashworth belah macam tu je, mungkin targetnya sama dengan United dan sebagainya. So macam mana pandangan anda tentang satu, pendekatan United, dua, gardening leave yang dikenakan kepada Dan Ashworth? Untuk pendekatan United, apa yang aku faham, sebab MU sekarang berada dalam satu perstrukturan semula. Sebab Sir Jim Ratcliffe baru ambil alih saham 25% dari keluarga Glazers dan 25% tu involve dengan football management. Dan juga ada beberapa juta lagi yang akan di-spend untuk facility infrastructure. Dan pendekatan United ni adalah first step yang bakal dilakukan dalam sebuah pemilikan untuk memastikan struktur pasukan tu berada di landasan yang betul. Sebab kalau kita tak perbaiki tentang kepala bagaimana kita nak menguruskan pasukan, maka benda tu takkan ubah apa-apa yang ada dekat Manchester United sekarang. Sebab dah hampir lebih satu dekad Manchester United tak berada dalam satu struktur yang bagus. Mereka mempunyai struktur problem yang sangat bermasalah. Jadi pendekatan yang mereka ambil sekarang, mereka lantik Omar Berrada as a CEO. That is a good thing. Dalam diam-diam tak ada apa-apa orang kata apa rumus dan sebagainya. Tiba-tiba Omar Berrada keluar dari City, which is Pep bermarah. So benda tu adalah satu turning point yang sangat bagus untuk MU yang menunjukkan yang mereka serius nak mengubah struktur. Dan sekarang mereka tengah fokus untuk dapatkan Dan Ashworth. Kita tahu Dan Ashworth ni adalah seorang football director yang bagus daripada zaman West Brom lagi. Sebelum tu lagi dia selepas itu dia pernah bergandingan dengan FA Director Elite Development Program dengan England yang mana dia bawa bawah 19 menang World Cup. So that is a good thing. Then dia pergi Brighton, sign Cucurella dan sebagainya. And then pergi Newcastle, Tonali, Isak dan sebagainya. Dia ramai lagi sebenarnya. Ramai lagi. Memang big signing, memang bagus lah. So bila MU mensasarkan untuk dapat Dan Ashworth, ini adalah pilihan yang terbaik dalam orang kata apa, dalam market sekarang untuk penstrukturan semula Manchester United. Sebab kita tahu MU suka spend berlebihan sebelum ni untuk dapatkan player. Bukan. Selama ni diorang beli player ibarat main sedap hati je, macam main PS5. Macam main FIFA. So macam FIFA. Orang kata mood manager. So bila mereka sasarkan The Ashworth, ini menunjukkan yang MU sekarang serius dalam memastikan struktur yang mereka nak bina dalam long term adalah sesuatu yang bakal mengubah MU kepada zaman dahulu balik. So mengubah zaman kegemilangan Manchester United Hang sekarang. dah petik pasal signing Dan Ashworth. Kita tengok sikit signing-signing yang dia dah buat untuk Newcastle lah setakat ni. Sebab kalau aku nak petik balik pada zaman Brighton ni ramai. Betul aku cakap, data driven approach ni adalah sesuatu yang dia dah buat dengan Brighton dulu. England DNA pun dicipta oleh dia, macam kau sebutkan West Brom. Dia nak tambah satu lagi, dia menang juga Under 17 World Cup dengan England dulu. Isak bagi aku tak tepat sebab waktu tu dia lebih kepada backup plan sebab kita tak dapat Hugo Ekitike. Kalau kau ingat lagi, Sandro Tonali ramai yang kecam sebabnya tak buat due diligence untuk tahu sama ada dia berkait dengan gambling, judi dan sebagainya. Tapi Gordon Barnes, Livramento, Botman, Target, Nick Pope, Karius, Lewis Hall, semuanya daripada dia. Tak dinafikan ini, especially Nick Pope bila kau tengok nama Sven Botman kan. Tak murah. Tapi untuk identify talent ni, waktu tu tak ada siapa pergi untuk diorang. Botman cuma Milan dengan Newcastle je yang tengah fight waktu tu kan. So itu menunjukkan kepakaran dia lah yang aku tak nafikan akan membantu Man United. Tapi Karami, soalan aku nak tuju kepada kau. Adakah ini bermaksud bila Man United dah buat pendekatan macam ni, dah ada structure ni, kau dah ada CEO, kau dah ada sporting director, I'm sure dia akan recruit lebih ramai lagi. Dengan cerita ada seorang
seorang lagi daripada Chelsea ke daripada mana yang dia nak ambil. Adakah kau merasakan ini bermaksud Man United is back? Sebagai seorang penyokong Man United, aku sangat-sangat ingin untuk cakap ya. Tetapi macam Wafi cakap tadi, United dah 10 tahun berdepan isu penstrukturan, rekrutmen yang cacat marbah. Jadi untuk mengembalikan, memulihkan kerosakan yang dah berlaku ni, aku rasa akan makan masa sedikit. Dia tidak akan sekelip mata. Dan aku macam mengharapkan juga proses yang rebuilding yang akan dilalui oleh United ni hampir serupa dengan Newcastle. Tetapi bukanlah mengambil pemain yang Newcastle ambil contohnya faham kan, so Manchester United ada sedikit that attraction untuk pemain-pemain datang. Actually ramai lagi yang dari segi young players sebab Dan Ashworth ni banyak mengenali future talent. So contoh Alfie Harrison baru ni dibawa daripada Academy Man City ke Newcastle. Ni antara transfer terakhir dia kuasa dengan klub sebelum dia diletakkan gardening leave ni lah kan. Sebelum tu yang Kumba Minteh dalam sama transfer window. Antara player yang tengah menyerlah gila dekat Feyenoord sekarang dekat Eredivisie. Seorang lagi Garang Kual daripada Australia yang pergi ke World Cup tapi dia mungkin main sikit je masa dengan Australia waktu tu. Ni antara few future superstar yang dia dah bawa masuk lah. Yang belum lagi kau nampak hasilnya, mungkin di masa akan datang kau akan nampak dan mungkin nama Dan Ashworth akan, saham dia akan naik lagi lah. Kan? Sebab kalau kau ikutkan Athletic punya rating, dia third best DOF di dunia pada ketika ini. So bila Man United dapat seorang, sebab aku yakin benda ni akan berlaku lah. Sebab tak logik kan Newcastle nak letak dia gardening leave sampai 2026. Aku rasa akan ada persetujuan mana, okay, maybe 10 million, maybe 12 million. Something like that kan. Kau rasakan dia sesuai dengan DNA yang sedia ada dalam Man United? Sebab Man United ni bukan isu tak ada sporting director je. Dia lebih kepada isu culture, isu dressing room. Banyak benda yang perlu diselesaikan. So bagi aku senang, Dan Ashworth masuk, memang akan ada penstrukturan semula akan berlaku. And then dia kena bekerjasama dengan Erik ten Hag, which is Erik ten Hag ada satu lagi kontrak. So aku willing untuk tengok Erik ten Hag dan juga management baru MU untuk bekerjasama. Bagi masa untuk Erik ten Hag dapatkan signing dan mereka akan memakan masa yang agak panjang sebab untuk mengubah satu tim ni dia bukan orang kata apa, hari ni ubah management, esok dah berjaya. Dah macam tadi dalam video first kita tengok, dia dah kata long term punya preparation. So kelab akan ada preparation untuk long term. So kena bagi masa untuk management baru ni selesaikan masalah untuk elakkan daripada FFP, PSR dan sebagainya sebab benda ni akan melibatkan the whole structure. Dia bukan sahaja melibatkan signing daripada orang kata apa, struktur management, tetapi daripada semua financial nak kena stabil, your development, DNA dan sebagainya. Aku nak tanya Hang. Kau rasa kau takkan ni aku memang tak boleh, aku cakap tu terang, aku memang tak boleh cakap pasal utara tapi aku try. Hang rasa kalau dia dah nak caw selepas tahun setengah, 18 bulan sahaja bersama sesebuah kelab, adakah itu akan menjejaskan sedikit integriti dia? Sebab dia tak sempat pun nak structure betul-betul dekat Newcastle United dan dia dah memilih ataupun pulling power Man United tu terlalu besar sampaikan dia tidak boleh menolak option untuk bersama dengan Man United. Tak kisah siapa-siapa nak jawab boleh. There is only one United. Oh lama. Steady Manchester lah. United. Steady. So bila sebuah kelab yang dah besar dah offer, takkanlah kita nak main apa, hati-hati statement tu sebab Hang kena faham. Hang punya United lagi lambat ditubuhkan daripada satu lagi United yang ada dekat utara lagi. Dia lambat sikit ditubuhkan. So okey. Kita bagi aku integrity tapi kena orang kata apa, tengok cara MU approach. Kalau nak compensate, nak bayar pempasan, silakan lah. Boleh lah. Silalah akan bayar 20 juta. 20 juta. Aku tambah sikit boleh. Tidak, kau tunggulah sampai 20 Aku tambah sikit boleh. Silakan kira. Aku rasa tak ada isu dengan integriti. Macam kau cakap tadi, this is business. Ini adalah perniagaan. So apa yang Man U buat adalah untuk kebaikan perniagaan mereka dan apa yang Newcastle sedang buat adalah untuk kebaikan perniagaan mereka. Betul, jadi setuju. Kalau mereka akan dapat mutual agreement tu, aku rasa itulah penyelesaian baik. Segue yang terbaik lah Karami. Sentiasa bagi aku untuk masuk kepada topik seterusnya. Topik yang sama, masih berkait Man United tapi persembahan diorang dengan Luton Town dan apa yang berlaku di atas padang pula. Kita nak sentuh tentang terlebih dahulu tentang tim korang 2024. Korang dua-dua Man United Okey. Tim korang 2024 ni seolah-olah tim yang baru. Sebab aku nampak seolah-olah dah ada sedikit identiti walaupun kita tahu same football yang dipamerkan. Tolak satu bola daripada bawah, absorb pressure, Garnacho, Bruno Rashford. One ball, Garnacho or Rashford dan sebagainya kan. Apa yang kau nampak setakat ni daripada Man United, adakah itu memberikan kau satu harapan bahawa, yelah sebab bro, kau ni apa? 3 points, 4 points daripada kedudukan
top 4 Ya, sekarang. lebih kurang 5 points kot. 5 points, top 4. Aku belum yakin lagi dengan corak permainan dia sebab ada sebab aku jarang tengok game United live. Sebab dia akan dia akan naikkan blood pressure. Anxiety, Betul tak? anxiety level. Anxiety. Sebab dia akan pass bola dekat defender. Kemudian defender tunggu pressure datang. Dan tak meyakinkan defender ni macam Betul. bila nak gerak tu tak meyakinkan. Tapi kau tak rasa menang dengan cara tak meyakinkan yang kau sebut ni Ya. adalah satu skill yang Man United saja ada. Wah, pukul curi nampak. Tak sebab berapa banyak kali dah musim ni berlaku. Aston Villa benda sama. Betul, sangat banyak kali. Kan aku boleh kira berapa banyak game yang kau menang dengan perbezaan satu gol yang dalam game tu kau bukan tim yang terbaik. Betul, banyak kali. Aku setuju banyak kali tetapi mengenali Manchester United sejak dulu aku rasa bukan itulah caranya kot. Kena ada penambahbaikan lagi lah. Maksud kau jangan win ugly terlalu kerap lah. Ya, janganlah. Sakit jantung lah nanti. Betul. Tapi Kesianlah. United dulu dikenali sebagai United yang sering menjaringkan gol lewat dalam permainan. Betul. Which berlaku dalam game Villa. Ya. Pernah berlaku dalam game Brentford, Betul. McTominay. McTominay dah jadi player yang orang kata menjadi identity Man United satu ketika dahulu di mana banyak gol-gol lewat dijaringkan ataupun late in the second half kalau tengok statistik dulu. Betul. Pun kan. Tapi aku tak rasa ianya sesuatu yang sihat lah untuk Manchester United. Untuk sebuah kelab yang besar seperti Manchester United bukan begitulah. Bukan begitulah. Kena ada penambahbaikan. Masih perlu penambahbaikan. Setuju lah. Sebab MU, Manchester United ni salah satu tim yang bila mana dah lead, ada harapan untuk kena comeback balik. Jadi peluang untuk dia menang dalam satu game tu, 90 minit tu adalah satu benda yang memang kita akan rasa berdebar. Rasa macam sentiasa. apa yang mereka buat, defend, kena attack. Sebab lawan Luton pun kita tengok berapa banyak chance yang Luton ada tapi tak clinical. MU 2 gol awal, then sit back and Game counter. Luton tu aku tak tahu berapa kali kaki aku yang nak clear bola. Kaki aku yang nak clear bola. Kenapa tau? Aku bagi tahu kenapa kau rasa macam tu. Sebab dalam game tu kau berhadap dengan hampir 60% possession Luton. Ya, 22 shots Luton dalam game tu dan sekitar 517 hantaran daripada Luton. Korang pun ada 21 shots. Tapi rata-rata ni game tu dikuasai oleh Luton lah. Kan? Tapi Casemiro adalah satu topik yang menarik. Sebab sekarang ni aku dah nampak dalam banyak artikel dekat Manchester itu sendiri yang aku sempat korek yang mengatakan future of Man United bukan lagi Casemiro. Betul. It's Kobbie Mainoo. Which is dia boleh main peranan number 6 tu sama dengan Bruno Fernandes sebagai number 8 ataupun box to box dan meletakkan Mason Mount selaku number 10. Ini yang dicanangkan orang katalah untuk future Man United. Adakah kau rasa masa depan Casemiro dengan corak permainannya yang semakin lewat semakin membahayakan situasi Man United, hampir kena kad merah dalam game lalu Luton? Sepatutnya kena kad merah. Sepatutnya. Second yellow. Jawab dulu Wafi pasal Casemiro. Pasal Casemiro sebab kita tahu faktor umur and then dia berada dalam fasa declining sekarang. Tapi lawan dengan Luton dan a few games yang lepas, Casemiro adalah orang yang membuatkan satu kerja kotor. Bermaksud dia adalah player yang sangat agresif dalam padang. Dan banyak benda juga yang kita kena faham, the struktur midfield MU, Casemiro yang kena cover the gap bila Kobbie Mainoo dan juga Bruno Fernandes tak boleh nak turun untuk bantu Casemiro dalam fasa bertahan. Sebab Mainoo sekarang diguna sebagai number 8 dalam mana dia dikatakan sebagai first layer untuk pressing. Betul. Jadi Mainoo is a good player. Memang sekarang dia dalam fasa untuk improve diri dia. Tapi dalam fasa yang sama, Mainoo kena juga improve dia punya defensive transition untuk backup Casemiro. Apa yang aku tertarik dengan dia is cara dia glide dengan bola atas padang. Yes. Aku share satu stat kat Rami sebelum kau sambung. 88% accuracy of passing, 53 touches, 9 ball recovery, menang 5 ground duels perebutan di tanah dan completed all 5 of his attempted dribbles. Dribbling dia completed 5 kali. Ya, aku rasa Kobbie Mainoo kalau kita tengok atas padang corak permainan dia nampak macam dia dah seasoned veteran. Aku tak rasa dia nampak seperti seorang pemain muda. Tetapi aku setuju dengan apa yang Wafi cakap, sistem yang ataupun corak permainan yang diterapkan oleh Erik ten Hag untuk Manchester United ketika ini akan menjadikan pemain seperti Casemiro ni mungkin akan dapat banyak kad kuning. Termasuk juga kita punya kita ya tak. Alright. Jangan kita sangatlah. Dalot dan Luke Shaw. So mereka ni akan orang pertama yang akan cover all the spaces kalau berlakunya penetration daripada counter attack daripada pihak lawan. Walaupun Luke Shaw injured dalam game tu dan tak tahulah berapa lama lagi lepas. Okey guys, kita terpaksa tutup topik Man United ni sebab kita akan berehat sebentar. Bila kita kembali selepas ini kita akan fokus kepada 10th FC dan juga 115 FC selain Liverpool Injury FC. Semuanya akan diberikan tumpuan selepas ini.
measure for McAllister, who thinks it. 2-0, but he can't. Salah scored. He's back. He's got another goal, and Liverpool are going to pocket the points here. Itu dia Injury FC, 10th FC dan juga 115 FC yang menjadi tumpuan dalam klip yang anda lihat sebentar tadi. Tapi satu rekod yang agak menarik adalah rekod Sterling dekat Etihad. Bukan saja dia dah score home and away di season lawan City, tetapi dia adalah penjaring kedua terbanyak belakang Aguero sahaja dekat Etihad sepanjang zaman, tak silap aku. Okey, menarik. Pada ketika ini, itu satu rekod yang aku sempat korek lah sebelum aku masuk studio pada hari ini. Tapi aku nak sentuh tentang City yang mencatatkan sekitar 3.04 XG berbalas 1.8 saja untuk Chelsea dalam game ni. Tapi hakikatnya Erling Haaland saja ada 1.71 XG dalam game ni kan. Yalah, kita boleh cerita banyak pasal XG sebab ia adalah satu metrik untuk mengira penciptaan peluang dan sebagainya. Tapi Karami, di mata kau kan, City deserve ke menang game ni? Aku rasa layak. Aku rasa mereka berhak menang. Macam kau cakap di Haaland banyak sangat peluang. Sangat peluang. Aku rasa ada 2-3 free header. Tiga free header tau, free header. Kemudian ada satu shot, left foot shot yang diselamatkan oleh penjaga gol. Tapi tu kira macam dia kena buat first timer tu. It's not easy kan? Dia Haaland. Tapi dia Haaland. Dia Haaland. Dia tak boleh diletakkan dalam kategori penyerang lain. Betul. So, mungkin one of those days lah for Haaland. Tapi aku rasa ni just a blip untuk performance Haaland dan juga season City musim ni lah. Walaupun City banyak drop points, tapi this match berdepan Chelsea ni aku rasa it's just a blip lah. Betul. Dalam setiap game City bila diorang dalam situasi macam ni which is jarang berlaku lah, dia selalu akan ada satu player yang step up. Kalau bukan selama ni Haaland of course yang akan jadi big game player. Kevin De Bruyne kita tahu, tapi bukan dalam game ni tak berjadi. Tapi kali ni Rodri. Kita semua akan ingat Rodri untuk moment final di mana dia score the winning goal. Tapi aku rasa dah 2-3 kali musim ni aku nampak Rodri muncul dengan gol-gol lewat macam ni. Sama ada untuk mencuri satu mata yang penting ataupun untuk memberikan 3 mata penuh. Benda ni pernah berlaku dalam game Sheffield United away juga awal season ni. Macam mana kau nampak peranan Rodri ni? Sebab kita tahu dia seorang number 6 yang boleh main box to box, main sebagai number 8 dan sebagainya. Tapi Rodri, sampaikan ada yang kata Rodri FC lah Man City ni kadang-kadang masa tak di KDB tu. Bagi aku, Rodri adalah seorang player yang memberi influence yang baik di bahagian midfield. Dan kehadiran dia berhampiran dengan kotak penalti is something yang pasukan lawan kena aware. Sebab dia ada satu technical shooting yang bagus untuk gol. Kalau kita tengok gol-gol lewat dah semua gol yang memang orang kata apa? First goal. Kira memang simple lah. So dengan kehadiran Rodri ni, dia boleh jadi penyelamat untuk City sekiranya bahagian attacking pasukan City tidak berupaya untuk menjaringkan gol. Contohnya macam gol lawan Chelsea ni, berapa banyak percubaan yang City ada. Haaland, Foden passing tak gol. Doku passing tak gol. And then last sekali Rodri tunjukkan Haaland macam mana nak score. 31 ke 21 shots dalam game ni? 31 kot. 31 shots dalam game ni. Gila, memang dahsyat weh. Tapi kau tak rasa pula bila aku tengok game ni in full. Aku tak rasa pun macam City betul-betul threat yang sangat besar dalam mana-mana situation, kecuali peluang-peluang Haaland tu lah kan. Dan mungkin awal-awal game ada Alvarez ada rembat daripada luar box dan sebagainya. Tapi statistik sangat penting. Jom kita tengok statistik sebab aku dah petik statistik tadi kan. Jom kita tengok sama-sama statistik. Game ni okey betul lah 31 shot macam aku cakap tadi. 5 je on target, 12 off target. So mungkin off day lah untuk City dari segi shooting pada kali ni, tapi yalah passing accuracy memang sentiasa City akan berada dalam sekitar 80 to 90%. Tapi Chelsea kau kena kredit juga. Diorang dapat 9 shots walaupun diorang pegang bola 29% je. 6 on target dan aku boleh ingat dengan lebih clear dalam minda aku chances Chelsea dalam game ni. Aku ingat lagi Nicholas Jackson miss one-on-one punya situation. Aku tak nampak pula City ada banyak one-on-one situation dalam game ni. Dan beberapa kali diorang melakukan turnover, serangan balas tu, sangat kerap Karami, cemas untuk back for City. Ya, aku rasa itu kot antara ramuan terbaik yang Pochettino dah buat untuk berdepan dengan tak silap aku top 6 EPL, yang keputusan mereka agak baik. Dia dah seri 2 kali lawan City. Aku rasa dia seri sekali lawan Arsenal. Dia seri sekali lawan Liverpool kot. Seri sekali awal season. Mungkin aku tak tahu kenapa tim-tim besar ni City, top 3 City, Liverpool kan. Musim ni banyak kali mereka bolos menerusi counter attack. Ada mungkin pengurus-pengurus yang musim ni dah tahu kot macam mana nak unlock dia orang punya defense, tim-tim besar ni punya defense, dan
Inilah Cuma masalahnya lah Chelsea ni lawan City bukan main andal, lawan Arsenal bukan main andal. Bagi dia Wolves, tengok macam mana. Bagi So, dia yang kita tahu, kualiti Chelsea tu ada. Cuma konsistensi itulah yang tak ada. Tapi seorang player yang konsisten suka gentel bola untuk Man City adalah Jeremy Doku. Dalam game ni, kalau aku nak kira berapa banyak kali dia berhadapan dengan Cole Palmer ataupun Malo Gusto dan dia tak lepas, aku tak terkira. Rasa macam beratus kali juga dalam game tu. Semua bola dihantar seolah-olah outlet serangan City bermula daripada Doku. Satu poin yang menarik sebab Doku diguna pakai untuk 1v1 dalam situasi untuk beat low block Chelsea. Sebab dia main direct. Sebab dia main direct. So Chelsea dia pandai dalam sistem defensif. Defensif mereka di bahagian kanan Gusto dan juga Palmer. Yang mana Palmer turun sentiasa track back bantu Gusto dalam bertahan. So Doku dia nak pergi depan tak boleh. Ada dua orang jaga dia. And daripada defensif tu tengok bagaimana Chelsea memanfaatkan counter attack apabila Doku pegang bola, Ake akan naik. Jadi kawasan kiri pasukan City akan kosong. So banyak transition yang counter attack dan attack adalah exploit kawasan tu. Betul. Kita nampak banyak kali. Banyak Kalau kali. tak Gusto, Palmer, even Jackson yang main sebagai wide forward kali ni. Sebab Palmer yes. main sebagai false nine dalam game ni tak silap aku kan. Tapi dia cover juga belah. So kau nampak player-player Chelsea bermain lebih daripada satu peranan sebenarnya. Terutamanya attackers diorang. Sebab tak nampak pula macam Nicholas Jackson yang menjadi focal point semata-mata dalam game ni. Satu lagi boleh bagi pujian dekat Gallagher. Sebab kalau lihat game ni, dia banyak marking and follow up di mana pergerakan Rodri untuk mengganggu orang kata apa build-up yang cuba City lakukan. So dia sentiasa membayangi Rodri. Jadi kat situ untuk City cari Rodri untuk start build-up nak penetrate ke kawasan tengah memang susah. So City pula Bernardo tak main first. So creative outlet mereka tak ada and mereka terlalu rely on Doku. Doku dah memang senang kena jaga. So mereka Tapi tak kau buat apa. kata creative outlet tak ada, si Kevin De Bruyne tu ada apa? De Bruyne partner dengan Alvarez. Sebagai dua number 10. Dua number 10. But the combination is boleh dikatakan tak menjadi dalam game ni. Kita boleh nampak sebab mereka hilang kehadiran Rodri dalam fasa mereka nak start the build up. So mereka memang depends on Doku. So memang kalau kita nampak memang banyak untuk depa attack belah kanan Chelsea kan. So and then ada yang lepas Bernardo masuk, De Bruyne main kanan tempat Foden. Tapi untuk cross. Tapi benda tu Betul, tapi kudus untuk Chelsea punya defend dikasih. Hang sebut Foden, sorry nak tanya Karami ni. Sebab aku rasa macam sejak aku dah tengok Foden main peranan nombor 10 tu ataupun central, aku rasa macam satu kerugian untuk letak Foden di bahagian wide sayap kanan. Ya, aku rasa dia memang excel kot dekat position number 10 tu. Aku rasa dia sangat excel. Dia ada technical ability untuk slit through a pass. Dia ada technical ability untuk beat player, untuk create a shot for himself. Tetapi itulah bila kau berada dalam skuad kendalian Pep Guardiola ni, kau kena akur dan redha dengan tugasan dan ataupun assignment yang telah diberikan kepada kau. Okay. And kita tak boleh nak sangkal sebab last season dia on treble. So the system works. So Okey. kau tak boleh Aku nak harapkan cakap korang banyak pun akur dan reda dan ini adalah perbualan terakhir kita tentang Chelsea dan juga Man City sebab kita kena move on kepada Liverpool. Masa itu emas guys. Dalam BDB ni sebab kita ada sejam je. Krisis kecederaan untuk Liverpool tapi satu benda lah aku nak petik Sebab bila Liverpool ada krisis kecederaan satu dunia tahu. Betul. Kan? Setuju. Bukan nak cakap apalah. Kan? Tapi kau imagine kau ada krisis kecederaan tapi kau still ada 5 attacker dalam pasukan. Jota Nunes keluar yang tengah on fire dalam 3-4 game kebelakangan ini. Masuk Salah dengan Hakpo, perform menang 4-1. What? Krisis kecederaan bro. Pendapat kau? Bagi aku kecederaan benda biasa dalam bola sepak. Sebab satu tim ada squad depth. Betul. Dan ada player pada akademi. Manchester United, Newcastle, Chelsea. Ada kecederaan sampai belah-belah. Ada media highlight before this. Tak, kita Newcastle kalau cedera, kalau Isak dengan Wilson tak ada, kau dah makeshift Gordon jadi striker, Barnes jadi striker padahal diorang jarang je main striker dalam career diorang kan. Tapi okeylah, kita kena akui 10 injuries tu banyak. Dan injury ni kadang-kadang bukan 10 player yang keluar tu impact pasukan. Impactnya adalah pada player-player yang sekarang ni main terlalu kerap. Sampaikan diorang pula injured dan menambah kepada koleksi injury. So aku faham dari perspektif fans Liverpool kenapa injury list ni masalah sebab bila kau bertanding dalam 4 trofi ataupun untuk 4 piala, kau perlukan squad depth yang lebih. Tapi sekarang ni menunjukkanlah betapa bagusnya squad depth diorang sekarang ni, Karami. Ya, sangat bagus, sangat bagus. Aku faham je isu yang mereka bangkitkan iaitu kita boleh tengok Trent Alexander-Arnold, Alisson,
Darwin Núñez doubtful. Thiago, Szoboszlai. Bajetic, Bendok tu aku tak kira lah. Tiago tak kira. Tiago anak keladi. Tiago tak payah power. Tapi kalau kau tanya fan Liverpool, dia akan tambah, dia akan letak sekali. Kan? Main full season pun tak ni. Bukan main dapat peluang kau smash je kan kau. Tapi aku faham yang poin yang kau bangkitkan tadi Ben, iaitu pemain bermain terlalu banyak dan aku setuju juga dengan apa yang Wafi cakap, injury is part of the game. So apa yang kita ada kita hadapi. Cuma sekarang ni aku rasa dah mula dicanang-canang adakah Klopp akan terus mengejar semua kejohanan yang dia masih ada ni, ataupun dia terpaksa lepaskan beberapa kejohanan. Itulah kenapa aku bangkitkan isu tu Wafi dengan Karam ni is because kau tengok, aku bagi kau player for player, no trend kau ada Conor Bradley. Kau tak ada Tsimikas dengan Robo, kau ada Gomez yang boleh main left back, right back, centre back. Semua boleh. And impressive. Bukan nak kata dia sekadar tu cover satu spot je. Dia boleh main dalam dan menang game. Kau faham maksud aku? Dan kau tak ada Szoboszlai, kau ada Elliot. Kau tak ada Jones, kau ada Ryan Gravenberch. Kau tak ada Jota dengan Núñez, kau ada Salah, Hakpo dan juga Luis Diaz untuk cover. So dekat situ kau dah faham tak perbezaan squad depth yang ada. So injuries tu tidaklah memberi impact. Tapi aku faham untuk 4 trophies bila kau main 2 kali dalam masa seminggu, ia akan ada impact kepada kau punya first 11. Tapi cerita pasal Carabao Cup final ni, lawan Chelsea akan ada keyakinan lepas performance dengan City tu. Semestinya. Kan? Liverpool pula kehilangan ramai pemain-pemain utama. Macam mana kau nampak final tu di mata kau? Secara pantas ni lah untuk Liverpool. Liverpool ada peluang sebab sebelum ni mereka menang 4-1 dengan Chelsea, which is game tu tengok line up siapa yang main untuk Liverpool, tapi still boleh benang Chelsea right. Tapi Chelsea dia akan ada satu konsistensi sekiranya mereka bawa lah selepas seri dengan City. Sebab which is mereka lawan dengan Big Six season ni memang satu benda yang sebenarnya tak terkejut pun seri dengan City. Sebab mereka ada squad yang muda. So bila squad yang muda jumpa dengan squad yang kuat, mereka ada spark punya feeling dan juga emotion untuk buktikan yang mereka boleh main. Tapi end up lepas lawan dengan mid table team Bournemouth, performance akan jadi jatuh lah. Itu sebab mereka duduk nombor 10. Aku nak sentuh pasal satu transformasi yang cukup luar biasa lah di season. Aku tak kisah whatever people want to say lah. Bagi aku, Darwin Núñez adalah satu transformasi di season. Yes, dia still miss banyak chances. Dan dia masih lagi chaos. Dan dia bagi aku satu kewajipan dalam kesebelasan Liverpool yang terbaik. Kalau contoh dia main final, dia kena ada bagi aku. 13 musim ni bukan satu yang unexpected. Dia adalah sesuatu yang bagus sebenarnya dan mungkin dia patut dapat lebih. Kan? Tapi something yang mengejutkan aku Karami adalah pilihan option shot dia untuk gol lawan Brentford tu, untuk first goal tu. Dia boleh pergi kiri, dia boleh pergi kanan. Biasanya player yang tak ada keyakinan, yang dah banyak miss chances ni, yalah XG dia tinggi tapi dia tak score setinggi XG yang dicatatkan. Dia akan pilih jalan mudah. Tapi Mamat ni tak pilih jalan mudah. Dia nak juga chip. Mungkin sesuai kot dengan rambut dia yang panjang, so dia rasa handsome lah dia chip. Tapi tak. Menunjukkan dia ada kualiti. Dia pemain yang sangat berkualiti. Mungkin nasib belum menyebelahi Núñez musim ni. Seperti mana yang kita tengok, aku ambil contoh yang dekat yang aku tahu juga, Rasmus Højlund sebelum ni, berapa game? 14 game tak ada gol dalam persaingan IPL. So, tapi once dia start scoring tu, harapannya lah untuk Núñez ni, dia lah, he keeps on scoring. Peluang-peluang dia masih dapat, cuma aku tak nak cakap dia finishing dia tak bagus. Kemudian nanti fan-fan Liverpool datang kecam aku pula. So kita serahkan kepada nasib lah. Mungkin nasib belum menyebelahi Núñez ni. Tapi to be fair, 13 goals this season. It's not bad. It's not bad record kan. Yalah, dan dia bermain dengan Salah, Jota, yang pemain-pemain yang boleh menjaringkan gol. And to be fair, dia tak main semua game pun kan. Okay, kita ada seorang fan Liverpool yang bernama Hafiz. Dan aku nak tahu juga pendapat Hafiz. Bukan saja pasal Darwin Núñez, tapi satu peranan yang agak penting yang aku nampak Hafiz. Hello Hafiz, apa khabar? Ya, baik. Pris, satu benda yang berlaku dalam game Brentford tu adalah apabila Curtis Jones keluar, Gravenberch masuk, aku nampak McAllister main number 10 dan aku teringat kembali kepada zaman McAllister dekat Brighton. Dia skor berbelas-belas gol jugalah ketika bermain peranan nombor 10 tu dan sangat efektif juga ketika bersama dengan Argentina di Piala Dunia. Adakah kau rasa itu peranan yang lebih baik untuk dia beraksi sebagai number 10 dalam sistem 4-3-3 Liverpool tu? Cara jujurnya kalau nak tengok McAllister main ni, kalau kita perasan lah, bila dia datang ke Liverpool, dia macam more kepada defensive midfielder kalau kita perasan. Faham. Tapi bila dalam keadaan darurat mungkin Klopp terpaksa ubah taktikal dia kepada peranan dia yang sebenar. So bagi aku
McAllister memang mainkan peranan dia yang cukup baik lah, sebab kita tahu Curtis Jones tu kira dia boleh jadi penggerak juga untuk midfield Liverpool kan. Tapi bila dah cedera dan midfield Liverpool pun untuk kita create chances dah macam tak ada. So McAllister ni memang kalau kita nampak dia dekat Argentina pun still boleh carry Argentina dekat bahagian tengah. Aku suka kau petik perkataan darurat tu sebab itulah situasi ni sekarang dengan injury yang korang alami kan. Lagi-lagi sebelum final kacau lah juga dinamik pasukan. Tipulah kalau kata benda tu tak ada impact. Memang ada impact. Tapi adakah kau merasakan sekarang ni dengan situasi korang ada hampir 10 injuries, kita tak tahu Darwin Núñez dengan Mo Salah pun dilaporkan latest kemungkinan tidak akan beraksi lawan Luton pagi esok. Kau rasa perlu ada satu fokus yang tertentu kepada sesetengah kejohanan ataupun sesetengah pertandingan, ataupun kau rasa masih lagi dalam persaingan untuk 4 trofi? Tadi aku ada sempat dengar yang kau cakap terpaksa lupakan salah satu pertandingan kan. Tapi Mungkin. bagi aku kalau dah keadaan dah tak mengizinkan kan, so nak tak nak terpaksa juga sebab kita tahu ini last year untuk Jurgen Klopp. Player nak all out berikan yang terbaik. Tapi kalau krisis injury ni yang aku rasa punca Klopp silinder awal dengan Liverpool, sebab kita tahu owner Liverpool ni sedikit Haji Bakil sikit. So disebabkan tu yang aku rasa Klopp silinder awal. Sebab kita tahu krisis Liverpool ni bukan daripada sekarang. Benda ni dah 3-4 tahun lepas pun krisis tu still carry on now. So bila sekarang ni still menghantui Liverpool, so aku rasa bagusnya Klopp dia cuba kerapkan player muda. Kalau kita perasan sekarang baru season ni Liverpool banyak guna player muda baik bahagian defend, bahagian midfield kan, dia bagi peluang. So bagi aku perlu melakukan, kalau nak yang terbaik lah untuk semua kejohanan, kena berikan terus peluang dekat player muda lah aku rasa. Okey. Terima kasih Pis. Aku suka kau punya luahan ni sebab aku rasa banyak benda yang ramai orang kat luar sana dapat belajar juga. Yalah, betul, aku setuju. Jarrell Quansah, Conor Bradley, Ben Doak sebelum ini, Bobby Clark antaranya. Terima kasih Pis kerana berikan hujah-hujah yang sangat menarik tentang pasukan anda dan krisis yang dialami dan pendekatan pemain-pemain muda yang dilakukan oleh Klopp. Seolah-olah nothing to lose kan. Kita nampak cara dia membebas. Aku ingat lagi masa tengah leading Arsenal selamba dia masukkan 3 player muda pada ketika itu. Masa tu dekat Emirates sekali pertama Arsenal kalah, kemudiannya of course Arsenal menang balik dalam league lah kan. Nak tengok komen-komen dekat Twitter pula, sebab kat Twitter pun aku ada up topik pasal krisis kecederaan ni. Aku nak tahu apa reaksi daripada mereka. Daripada Anas Safwan 212 katanya, still on the right track as long as Van Dijk and Konate fit and healthy. If both of them also out injured, it's a big crisis. Yelah, sebab spine pasukan tu sangat-sangat penting kan. Dan kita ada satu lagi komen sebenarnya daripada Arif IW Iwis, kalau betul lah sebutan aku ni. Death tengah tak sedap. So, better Liverpool fokus untuk tapau Liga. Hadiah musim terakhir buat Klopp. Death tak sedap. Setuju? Depth tengah tak sedap. Oh, sekarang ni lah dengan kehilangan. Aku rasa depth midfield. Aku tukar dia cakap code ataupun entah. Bukan midfield ke aku rasa. Ya, okey. Mungkin ialah midfield lah yang dimaksudkan dekat situ. Depth midfield lah pada ketika ini kan ialah. Tapi of course Endo apa semua masih lagi ada kan. Cerita pasal rotation pemain tengah tu akan lebih kerap lah dilakukan. Tapi itulah kita bangkitkan isu McAllister bermain sebagai pemain nombor 10. Guys, Mo Salah. Satu step menarik aku nak share sebelum kita berehat. Mo Salah melakukan sesuatu yang cuma 3-4 pemain je lakukan dalam sepanjang zaman dalam Premier League. Iaitu Rooney, Shearer, Henry, ada lagi lah. Tapi Mo Salah melakukannya, menjaringkan gol dengan 30 lawan berbeza dalam Premier League setakat ni. Yang cuma dilakukan lebih daripada 30 kali daripada Rooney, Shearer dan Henry. Itu bermaksud Mo Salah adalah fixture proof. Betul. Yang juga bermaksud kalau letaklah dia lawan sesiapa pun dia akan skor. Ada chance yang agak tinggi untuk dia skor. Of course tak semua game dia skor lah kan. Kita akan berehat sebentar guys. Bila kita kembali selepas ini, fokus kita kepada segmen debat/hujah. Topiknya Saka versus CR7. Dia benar. Jangan ke mana-mana. Alright, terima kasih kerana masih lagi bersama kami. Dan untuk segmen seterusnya ni, satu statistik yang telah dikeluarkan baru-baru ini mengejutkan aku sebenarnya. Okay. Apabila melihat Bukayo Saka
dikaitkan dengan Cristiano Ronaldo. Inilah statistiknya. Ini selepas permulaan dua-dua pemain dalam karier mereka. Maknanya dalam 210 perlawanan pertama masing-masing. Sebab ialah Saka ni baru selepas 210 game. Ni kita backtrack balik kepada 210 game pertama Ronaldo di mana dia cuma skor 50 gol, 43 assist, Saka 51 gol, 49 assist, total 100 penglibatan jaringan lah untuk Saka, which is more than Ronaldo by 7. Dan ini membangkitkan, tak tahulah, aku rasa confirm fan Arsenal yang buat benda ni kan. Tapi bukan kat Malaysia lah, semata-mata dekat UK lah aku rasa kan. Yang membangkitkan isu sama, bukan nak membangkitkan tapi membuka semula topik sama ada adakah Bukayo Saka ni world class ataupun on the way nak jadi world class. On the way tu aku tambah. Sebab aku tak percaya dia adalah world class lagi. Aku percaya dia on the way nak jadi world class. Dia boleh jadi world class. Tapi sebelum kita start dengan hujah-hujah anda berdua, di mana aku akan memilih pemenang di sini berdasarkan hujah-hujah anda berdua, sebab aku percaya korang dua ada pendapat yang berbeza. Kita roll dulu. Kita tengok dulu. Ni aku nak tambah aku ada nampak satu video Luke Shaw dengan media dekat UK kata dia kalau pergi England punya camp, player yang dia tak sabar nak tengok adalah Bukayo Saka sebab dia kata dia adalah individu dengan hati yang paling baik sekali, yang dibesarkan dengan paling sempurna oleh mak bapak dia. Aku pun teringin. Lepas dengar benda tu aku teringin nak jumpa Bukayo Saka, nak tengok perangai dia macam. Tapi tak semestinya kau baik, kau world class. Kan? Pancing nampak. Nampak aku punya segue tu. So aku nak tanya kau dulu Wafi, pendapat kau, adakah dia world class, on the way ke world class? Tapi sebelum itu, apakah definisi world class anda? Silakan dengan hujah anda. Di sinilah kita nak bincang apa definisi world class. Sebab kalau based on statistik tadi, world class player dia compare dengan CR, which is after 210 games tu. Lepas tu dia compare hanya goal dan juga assist, which is combine tu, Saka 100, CR 93. So, world class kat sini maksud dia apa metrik dan juga indikator, pengayuh ukur untuk kita ukur seseorang tu world class. Adakah selepas 210 game kita boleh define seorang tu sebagai world class kan? So buat masa sekarang saya rasa Bukayo Saka adalah world class dan he is one of the best winger in the world. So sebab world class ni dia nak determine, kita tak ada satu metrik yang cukup. Sebab kalau itulah aku tanya kau apa metrik kau. So metrik sekarang selepas 6 tahun Bukayo Saka still lagi konsisten untuk bersama dengan Arsenal. So metrik hang konsisten. Consistent and relevant, and still lagi jadi one of the key player untuk Arsenal fight dalam EPL even at the young age. So dia dah jadi world class sebab dia dah buktikan dalam 6 tahun tu, and then dia akan continuously bila dia dapat lagi achievement sama ada EPL, UCL, UEL dan sebagainya, itu akan mengkukuhkan lagi untuk the future. Sebab aku faham statistik tadi sebab aku ada baca artikel. Sebab the article is just nak bagi tahu yang Saka continuously akan jadi one of the future Ballon d'Or. So just nak compare between CR lah. Betul. Tapi kalau nak sampai tahap, kalau buat masa sekarang untuk compare dia dengan CR punya achievement, different lah. Sebab CR pun masa tu achievement dia apa kan. So bila dah dia ke depan, CR baru dapat achieve apa yang dia dapat selepas bersama dengan MU, Real Madrid dan sebagainya. So buat masa sekarang bagi saya Bukayo Saka world class. Okey, aku simpulkan segala apa yang kau cakap tadi. World class sebab konsisten, betul? Konsisten. Okey. Kami. Belum world class player kot. Aku rasa dia belum world class player. Umur dia sekarang berapa? 23 tak silap aku. Saka. Tapi dia adalah world class talent lah pada aku. Nak jaga hati Arsenal. Kau ni suka bagi jawapan-jawapan yang memeningkan aku tau. Tak, world class talent maksud kau ada, okey, maknanya kau betul. Apa yang kau cuba cakap is dia on the way nak jadi world class tapi belum world class lagi. Betul. Aku rasa dia on the way. Cuma apabila stats tu, pada aku stats tu tak adil sebab ketika Ronaldo memulakan kariernya bersama United,
Ronaldo bukanlah Ronaldo yang pada usia 23 tahun. Pada 23 tahun tu Ronaldo menang, tak silap aku, double league dengan Champions League dan dia menang Ballon d'Or on the same year. Tak silap aku lah. Maksud kau 210 game tu lah? Ya, after 210 games tu dia menang Ballon d'Or dia yang pertama. Tetapi for the first, untuk permulaan 2-3 tahun pertama karier dia, Ronaldo sangat sukar menjaringkan gol, Ronaldo sangat sukar mendapatkan assist kerana corak permainan dia yang lain. Dan ketika itu Ronaldo dikelilingi oleh pemain-pemain yang masih boleh kita cakap bertaraf dunia. Dia ada Rooney, dia ada Paul Scholes, dia ada Ryan Giggs, dia ada Louis Saha, tak silap aku tadi ada klip tu Louis Saha. Dia masih ada striker-striker yang sangat-sangat baik ketika itu. Dan kalau nak dibandingkan dengan Saka, untuk 2-3 tahun pertama karier Saka tu aku rasa dah ada yang cakap Saka pemain terbaik untuk Arsenal. So apa yang Saka kena buat untuk tempoh 2-3 tahun pertama tu adalah lebih banyak daripada apa yang Cristiano Ronaldo kena buat. Okey, so metrik kau untuk mengukur world class tu apa? Sebab walaupun kau kata dia tak world class, tapi aku nak tahu apa metrik world class kau. Sampaikan kau kata dia tak world class. Kejuaraan. Trofi. Tak menang trofi. Kejuaraan kot. Okey, aku pula, walaupun aku tak ada berkait, aku nak bagi tahu juga. Metrik untuk mengatakan world class adalah dalam klip yang kita nampak tadi adalah apa yang Cristiano Ronaldo lakukan dengan bola sepak. Kerana kalau kau nak dikategorikan sebagai world class dalam kategori Zidane, R9 dan sebagainya, bagi aku, even KDB to a certain extent, kau kena master the art of something in football. Bukan nak kata Saka bukan master. Saka tak ada master apa-apa lah maksudnya. Banyak maksud aku, tapi is he the best at what he does? Adakah dia yang terbaik antara semua yang ada di dunia sekarang ni? Ataupun top 5 lah. Okay, mungkin bukan yang number 1 lah, tapi top 5 ada. The best corner kick taker, the best dribbler. Saya faham poin awak. Faham maksud aku. Aku cuma jadi orang kata devil's advocate lah. Bukan nak kata tak. Aku pun percaya Saka on the way jadi world class. Tapi aku still tak nampak, susah untuk kau katakan orang tu world class kalau dia belum menang sebarang trofi yang penting dalam karier, ataupun tak carry satu pasukan dalam satu big game ataupun dalam satu big tournament. Mungkin di season dalam Champions League kita akan nampak benda tu. Mungkin. Aku tak nafikan benda tu boleh berlaku. Mungkin mereka menang Liga musim ni. Kita tak tahu. Jadi kalau Saka menang Liga ataupun UCL, jadi world class lah. Double lah dia kena menang double lah. Betul. Why not? Of course, kau boleh letak dia dalam kategori tu antara yang terbaik sebab Saka dah buktikan di international stage. Dia antara first choice untuk England. Betul. Sekarang. Walaupun England belum menang lagi apa-apa. Mana tahu England menang Euro, dia menang Champions League di season. Terus boleh diletakkan dalam kategori tu. Saya silap akan diletakkan dalam perbualan untuk Ballon d'Or sekali. Tapi di mata kau lah Karami, bila kau tengok Bukayo Saka main bola ni, kadang-kadang aku ada rasa frustration juga. Betul. Sebabnya, kenapa aku belum ready nak letak dia dalam world class adalah bila dia berhadapan dengan seorang defender, dia akan backtrack. Dia bukan jenis player, aku tak kata kau kena direct take on player baru kau world class. Tapi kena ada something bagi aku yang menunjukkan setiap game, it could be aura, it could be Betul. Aku faham apa skill. yang kau cuba sampaikan, tetapi kalau kita nak ambil konteks itu, aku rasa tak adil untuk pemain zaman ini. Sebab pada era Ronaldo ketika itu, seperti klip-klip yang kita tengok, pemain-pemain yang berada di flank, di sayap, wingers ni semua, mereka lebih, tugas mereka adalah to beat the man. Sekarang it's a sistematik terlalu sistematik. Aku setuju dengan kau. Sebenarnya aku suka kau sanggah aku tu sebab aku setuju yang apa yang kau sanggah. Sebab modern football dah beredar. Betul. Dari segi corak permainan, kita nampak sistem satu pemain mungkin ada 2-3 peranan macam nampak dengan Cole Palmer lawan Man City, dia kena double up as a defender, at the same time dia kena main sebagai seorang false nine as a winger. So macam mana kita nak melihat world class player sekarang? Kalau Karami cakap macam tu, macam mana kita nak mengukur seorang player itu world class? Kalau sekarang ni modern football dah lebih kepada sistem, kepada structure. Soalan cepu cemas. Peranan. Kalau kita tengok pada usia 23 tahun Ronaldo jaringkan 40 gol musim tu ketika dia menang, Man U menang Liga dan juga Champions League. Tak silap aku 40 lebih gol. So almost unheard of ketika itulah untuk pemain berusia 23 tahun buat. Bukan nak cakap Saka kena jaringkan 40 gol, tetapi kalau Saka boleh mainkan peranan yang at least hampir sama besar macam Ronaldo buat pada musim tu, kita boleh angkat dia kot jadi world class. So kalau ada something lah yang mungkin aku nak puji Saka ni adalah keupayaan dia untuk curl bola dengan kelajuan yang cukup padu. Kebanyakan jaringan Saka is curl, left foot, curl, far post or near post. Kalau kau notice benda ni, aku tak boleh kira berapa banyak kali dalam career dia sejak last season sampai this season ataupun 2-3 musim yang kebelakangan ini, Saka skor dekat near post, keeper tak ada chance langsung nak save.
kerana mungkin terlalu padu ataupun angle dia choose nak shoot. Aku tak pasti. Tapi itu adalah trademark Saka. Seboleh kita katakan itu adalah trademark Saka yang menjadikan dia world class? Ataupun on the way nak jadi world class? Konsisten. Mungkin metrik paling sesuai untuk describe world class. Sebab kalau nak achievement, Harry Kane is one of the best striker in the world, Betul, right? betul juga. Make sense juga. Nothing achieve. So, Saka konsisten. Tapi orang dah kata Harry Kane world class kan? Harry Kane dah world class. So, Okay. maybe mungkin untuk comparison, mungkin sebab the stat compare dengan CR. So, orang kata apa? Oh, goal dan assist saja. Tu sebab bila kita tengok bola, kita tak boleh nak depends on goal and assist only So nak compare. So, Harry Kane bukan tak world class, dia body. dia curse, orang kata curse. Kita tengok dulu dekat IG, komen-komen korang bila aku up benda ni semalam dekat Insta story, aku nak minta komen korang, aku minta korang buat video. Tak tahulah kenapa kau malu sangat nak buat IG story video kan, sebab aku nak up dalam BDB tapi mungkin ada yang segan. Belum, kata Alif Haikal, sorry bro, aku mata terplank out sikit. Belum, dia ada good ability in gameplay tapi belum ada ciri untuk carry team. Aku setuju juga. Adakah dia seorang player yang carry team pada ketika ini? Tu, nak garang sangat ni, average player terus. Tu melampau. Ini aku tak setuju. Dia bukan average Fans player. Spurs ni. Mungkin kemungkinan COYS punya gang. Rising Star ya, world class tidak. CR7 layak digelar world class pun start 2008 bagi saya. Which is kalau ikut umur usia tahun ni lah untuk Saka. Untuk Saka tahun ni lah. Kalau ikut usia lah. Betul. Sebab menariknya kita nampak kan perbualan apa yang diluahkan oleh Rio Ferdinand juga bila dibandingkan Saka dengan Foden. Yes, kata Dal Bonaim. Yes, sebab Bukayo Saka at the age of 22 dah ada 15 goal and assist against Big Six in EPL. Okay, good point. Maknanya dia selalu perform lawan the top teams. Yes. Which is a fair metric, kan? Tapi itulah macam kau cakap lah. Dia still tak support dengan trofi tu lagi. Daripada Numan Razali, kata dia world class kalau player menyerlah dalam top 5 league dan international duty. Setuju? Setuju juga. Aku setuju juga. Dua-dua. Ya, aku setuju jugalah benda tu. Metrik tu lah. Cuma bila kita cakap pasal world class ni mungkin ianya terlalu subjektif dan ianya mengikut point of view masing-masing kan. Betul. So, itu mungkin salah satu sebab yang aku bercanggah dengan Wafi lah. Okey, tapi last, apa yang perlu berlaku untuk ia tidak menjadi satu kesangsian atau keraguan lagi? Apa yang perlu berlaku dalam career Saka? Untuk orang confirm world class. Kalau menang EPL, confirm orang takkan bising lah. Dia bukan world class player. EPL saja Achievement at least one trophy yang big EPL, UCL and then carry England dekat international level. Good point. UCL mungkin susah kot, tetapi kalau Saka antara individu yang bertanggungjawab menamatkan kemarau Arsenal untuk menjulang trofi EPL selepas 20 tahun, aku rasa perbincangan perdebatannya akan late to rest lah. Kita akan terus akui yang Saka layak lah. Kita kena tutup topik. So, berdasarkan hujah, aku rasa aku terpaksa memilih Karami Kamil sebagai pemenang hujah pada hari ini. Ada hadiah tak? Aku tengah buat trofi mingguan. Wafi bukan nak kata hujah awak tak best. Cuma sedikit saja Karami dengan pengalamannya telah memintas awak pada saat-saat akhir. potong tangkona lah orang kata. Okey guys, kita nak tengok Fantasy Premier League di mana kita nak lihat dulu dari segi kedudukan dalam Liga Bulu Ngamba tu kejap lagi. Buat masa ni, ini adalah kedudukan poin aku setakat ni sebab ni double game week kan. So aku masih lagi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 player nak main. Tapi 2 daripada tu aku rasa tak main lah. Jota dengan Darwin aku rasa injured takkan main. Aku ada Foden, Alvarez, Haaland, Virgil van Dijk untuk masih lagi bermain dalam game kedua diorang, which is pagi nanti pagi nanti Man City lawan Brentford kan. Pagi esok pula Liverpool lawan Luton. Kesian diorang 3 hari sebelum final diorang kena beraksi dengan lawan Luton kan. Triple captain ke tu Haaland tu? Gieza. Kesian. This is the week. Okay, first game, second game tiba-tiba member skor 4 gol kau. Tapi siapa yang kesian lagi? Lawan Brentford Lawan Brentford bro. Lawan Brentford rehatkan Haaland. Yes, aku rasa ramai dalam komuniti FPL yang meletakkan triple captain pada minggu ini sebab ikut strategi aku, game week 25 triple captain, game week 31 lah wildcard, free hit game week 34, bench boost game week 37. Tapi mungkin akan berubah lah. Mungkin aku akan wildcard dalam game week 27. Nanti aku akan explain kenapa. Wafi punya points setakat ni, not bad. Tak jauh, tapi poin dia lagi tinggi minggu ni. Menurunkan Pedro Porro mengatakan pada aku yang kau tak sedar ke dia injured?
tak sempat ubah minggu ni. Oh, tak sempat. Tapi point lagi tinggi daripada tu kadang-kadang. Kau tak buat apa-apa. Kadang-kadang point kau lagi tinggi. Kan? Betul tak? Kan? Kau tak overthinking macam aku. Luis Diaz, bernasib baik kau escape. Yang injured Jota dengan Nunes. Diaz confirm akan main. So kau akan dapat point daripada Diaz lagi. Kau ada Foden, kau ada Haaland, kau ada Morris. Memang pandai catur lah kau, brother. Kau dah plan, kau dah rancang, kita je lalai. Okey, kedudukan Liga Fantasi Bulu Ngambun setakat ni 1617. Wow, Football God, nampak? Dia dah memanggil diri dia Tuhan. So aku rasa tak lama dah Zahid Zahri kau duduk atas tu. Sebab bila kau dah buat declare macam tu, aku risau untuk kau lah sebab Tuhan yang akan deal dengan kau kan. Sean Tam dah jatuh nombor 2, Wenger Zipper, Toka Boka, Raymond Reddington ni confirm tengok blacklist Bumblebee masuk balik top 10. Dengkil FC ni semua nama-nama yang aku selalu tengok dalam kedudukan top 10. Kalau kau tengok kedudukan di dunia, diorang pun dalam kedudukan top 1000 daripada 10 juta yang main FPL kat dunia. So Liga Berbulu Ngambun sekarang ni aku rasa ada 20,000 people yang main dalam Liga BDB. So tunggu Karami Kamil dengan Wafi je lah nak masuk. Itu je lah. Aku doakan yang terbaik lah. So guys, dua player yang aku nak highlight kalau masih sempat adalah Rodrigo Muniz, sebab game week 29 adalah blank game week di mana cuma ada 4 tim yang akan main. Aku nak ingatkan korang, Rodrigo Muniz ni dalam 3 game terakhir 8-13-8 point dia. Dan walaupun dia bukan first choice striker, Raul Jimenez kan injured dekat Fulham, so dia akan jadi first choice. Kenapa aku sebut Mamat ni is because harga dia budget 4.4 million je. Dan semua orang perlukan player untuk main dalam game week 29 tu sebab dia cuma 4 game je yang akan berlangsung. Ramai top teams akan tak main game week tu sebab FA Cup. Wang Hichan this week. Kenapa? Sheffield United at home. Sheffield United ni adalah satu operasi dalam FPL di mana kalau kau nak kejar point, kau target tim yang lawan Sheffield United. Betul. Kan? Operasi Betul. Betul. Kalau dalam community FPL lah. Next game lawan Sheffield United. Karami, ada kata-kata terakhir yang anda nak kongsikan? Tak ada, saya enjoy lah time saya dengan Wafi hari ni. Terima kasih Wafi datang dari Kedah. Anda seorang profesional, true professional. Terima kasih. Wafi, anda mengejutkan saya dengan hujah-hujah anda. Saya tertarik dengan betapa cerdiknya awak. Dengan harapan awak akan kembali ke BDB. InsyaAllah. Terima kasih sebab jemput untuk rancangan ni. Betul. Saya doakan awak dapat kerja yang membuatkan awak duduk dekat KL. So senanglah kita nak jumpa awak lepas ni. Amin. InsyaAllah. Terima kasih Wafi, terima kasih Karami Kamil. Terima kasih kepada anda semua. Ingat, kita bukan pandit, kita bukan expert. Kita sekadar minat bola sepak macam korang yang ada juga pendapat. This is Bulu Ngambun. Kita jumpa lagi minggu depan. Bye-bye. Look at me go.